Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aini Marwani binti Asri dan ini rakan sepujangan saya, Nur Amira binti Mat Salani, dan kami pembaca berita anda buat hari ini. Pada 14 Februari tahun 2021, Akhbar Berita Harian mengeluarkan satu berita tentang laporan berkaitan isu Sugar Daddy Sugar Baby yang diterima oleh pihak PDRM daripada sebuah IPTA di Malaysia. Pihak PDRM menerima sebuah laporan berhubung mahasiswa di Lembah Kelang yang didakwa menggunakan aplikasi tidak bermoral bagi mencari Sugar Daddy. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Hussein Mohammed berkata pihaknya membuka kertas siasatan selepas menerima laporan daripada IPTA berkenaan selain laporan daripada orang ramai. Beliau turut menyeru agar IPTA awam atau swasta tampil ke hadapan untuk membuat laporan jika mempunyai maklumat berkaitan isu tersebut. Media turut melaporkan bahawa Malaysia diletakkan pada kedudukan ketiga tertinggi di Asia bagi negara yang mempunyai bilangan sugar daddy paling ramai melalui aplikasi Sugarbook yang menyediakan platform untuk mencari perempuan simpanan atau lebih dikenali sebagai sugar baby. Ini adalah istilah yang digunakan merujuk kepada seseorang yang menerima bayaran daripada pasangannya yang lebih berusia yang kebiasaannya dalam kalangan orang berada sama ada dikenali sebagai sugar daddy atau sugar mama. Jika berdasarkan definisi ini, sugar baby tidak hanya merujuk wanita atau gadis sahaja sebagai pelakunya. Lelaki juga terbabit, cuma mereka lebih dikenali sebagai anak ikan yang merujuk kepada aktiviti sama iaitu menawarkan perkhidmatan sebagai teman sosial seolah sebagai pasangan intim dan ianya berbayar. Aktiviti yang dilakukan lebih kepada pelancongan seksual sama ada sekadar dating, percumbuan hingga ke tahap hubungan seksual. Ini semua disebut sebagai sugaring yang matlamatnya memberi kepuasan emosi dan seksual kepada pasangannya. Bayaran diterima dalam pelbagai bentuk seperti wang, kereta dan rumah. Faktor utama permasalahan pertama ialah sokongan kewangan. Sugar daddy menyediakan bantuan kewangan kepada sugar baby yang boleh menampung perbelanjaan seperti tuition, sewa atau barangan mewah. Yang kedua ialah kekurangan kasih sayang. Selalunya mereka yang terlibat dengan hubungan sugar daddy sugar baby ini adalah mereka yang kekurangan kasih sayang daripada orang terdekat mereka. Mereka merasakan diri mereka sunyi dan mahukan peneman. Dan akhir sekali ialah sifat ingin tahu berkaitan seks. Sesetengah isu sugar baby sugar daddy berlaku disebabkan oleh sifat ingin tahu berkaitan hubungan seks yang menyebabkan mereka bersetuju untuk melakukan perkara tersebut tanpa memikirkan akibatnya. Kesan daripada masalah ini, yang pertama ialah ketagihan seks. Banyak kes berlaku iaitu sugar baby dan sugar daddy ini menjadi ketagih dalam melakukan hubungan seks secara berterusan dan mampu mendatangkan pelbagai penyakit terhadap tubuh badan masing-masing. Yang kedua ialah pengaruh buruk kepada masyarakat. Isu ini boleh mendatangkan pengaruh buruk kepada masyarakat, terutama sekali bagi mereka yang mengalami masalah yang sama dan hanya berfikiran bahawa dengan adanya sugar daddy, masalah mereka akan dapat diselesaikan. Dan akhir sekali ialah trauma psikologi. Trauma psikologi ini akan terjadi kepada mereka yang telah berhenti daripada menjadi sugar baby namun masih dihantui oleh bayangan sugar daddy mereka. Ini juga termasuk sekali dengan stigma masyarakat yang memandang serong kepada mahasiswa-mahasiswi yang terlibat dengan isu ini di Malaysia. Beberapa strategi menangani isu ini yang boleh diutarakan adalah kementerian dan institusi pengajian tinggi berkaitan dapat menaja kos pendaftaran lesen perniagaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM dan memberi kalakan kepada penuntut melibatkan diri dengan perniagaan dalam talian sebagai salah satu punca pendapatan mereka. Tidak dapat dinafikan bahawa salah satu punca keterlibatan pelajar dalam isu ini adalah kewangan yang tidak stabil. Dengan adanya inisiatif ini, masalah kewangan mereka dapat dikurangkan. Strategi lain pula, pihak berwajib boleh mengambil langkah secara berkesan membeku atau menyekat akses laman sesawang dan aplikasi yang menjerumus individu terutama mahasiswi kepada kegiatan tidak bermoral tersebut. Ini dapat menghalang ramai mahasiswa dalam terjerumus ke dalam isu ini. Sebagai langkah akhir, pihak berwajib mewujudkan sistem sokongan psikologi kepada pelajar dengan pihak seperti Badan Bukan Kerajaan dan kaunseling memainkan peranan, menyediakan khidmat nasihat dan dorongan kepada mereka untuk meninggalkan gejala tersebut. Baik saudara Aini, kita telah meneliti isu sugar daddy ini. Aini rasa ada sebarang komen atau harapan mahu dikatakan kepada semua rakyat. Sebagai individu yang sayang akan sesama bangsa Malaysia, ingin saya titipkan pesan bukan sahaja hanya kepada semua manusia, malah untuk diri sendiri, juga sebagai penuntut kita. Saya faham setiap seorang daripada kita pasti mengalami sesuatu perkara berat yang kita sendiri ragu-ragu untuk menghadapinya, sehingga ada yang buntu lalu jatuh terduduk.
Namun, saya merayu dalam kesulitan kita, tolonglah jangan mencari solusi di jalan yang serong arahnya, kerana ini akan sentiasa salah dan sentiasa memudaratkan kita dalam jangka masa yang panjang. Ya, saya setuju. Mungkin anda terfikir ianya solusi yang cepat dan kita boleh mengatasinya kelak. Namun apa yang salah tetaplah salah. Akhirnya ia tetap akan merosakkan sebahagian daripada hidup kita. Jauhinya dan jalanilah kesulitan anda dengan penuh sabar. Percayalah, setiap kesabaran anda bakal dibalas berganda lebih baik kelak. Jadi itu saja daripada kita. Sekian, terima kasih.